Rabbi yassir wa la ta'sir ya karimatan min bil khair. Kemudian ketahui olehmu hai saudaraku, bahwasanya Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mensifatkan zaman uzlah dan nyatakan naatnya dan naat ahlinya, dan menyuruh padanya dengan menunggalkan diri, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada mustahil ia yang terlebih mengetahui dengan masalih, yakni yang terlebih patutnya dan yang terlebih memberi nasihat daripada kami bagi diri kami. Maka jika engkau dapat pada masa kamu atas barang yang disifatkan akan dia dan yang dinyatakan, maka junjung akan suruhnya dan tegahnya dan berhadap bagi nasihatnya, dan jangan kamu syak pada bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia terlebih mengetahui dengan barang yang terpatut pada masamu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Kemudian ketahui olehmu, pada muka surat 26, kemudian ketahui olehmu hai saudaraku, i'lam utlubul ilma hatta ta'lam, tuntutlah ilmu sehingga kamu mengetahui. Didatangkan dengan fi'il amar, menyuruh, menyuruh dalam keadaan bersungguh, bukan main-main. Menuntut ilmu ini dalam keadaan bersungguh, itu didatangkan dengan i'lam, dengan arti kata utlubul ilma, tuntut olehmu akan ilmu, hatta ta'lam, sehinggalah kamu mengetahui. Bukan kita tuntut dalam keadaan tak tahu pun tak apa. Nak tunggu waktu insya aja. Faham tak faham pun tak ada masalah. Itu bukan masuk dalam kalimah i'lam yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali rahimahullah sebut i'lam maksudnya hendaklah kamu tahu sungguh-sungguh. Belajar dalam keadaan nak tahu, nak aman. Tahu, faham dan aman. Dan kita harap Allah Ta'ala terima apa yang kita amalkan itu. Sebab kita dah selalu sebut, ada yang Allah Ta'ala dah pilih kita ni mari. Mari duduk dalam majlis ilmu. Allah pilih. Berapa ramai yang Allah Ta'ala tak pilih. Sebab tu lepas solat dia balik, sebab Allah tak pilih dia untuk duduk dalam majlis ilmu, dengan keadaan duduk tersebut mendapat rahmat, mendapat keampunan Allah Ta'ala. Orang yang Allah Ta'ala tak mau dosa mereka itu diampun mungkin, sebab tu dia tidak diberi taufik untuk duduk dalam majlis ilmu. Yang duduk ini ada yang nak belajar dan ada yang dalam keadaan sambil santai sahaja. Dan yang duduk ini pula, yang belajar itu ada yang faham, ada yang tak faham. Dan yang faham tersebut boleh beramal. Ada yang boleh beramal, ada yang tak boleh beramal. Dia hanya faham sahaja. Dan ada yang dalam keadaan boleh beramal tersebut Allah terima, dan ada yang Allah tak terima. Jadi tinggal banyak mana je lah. Mudah-mudahan kita semua amal kita diterima oleh Allah, insya-Allah. Baik, ketahui olehmu hai saudaraku, bahwasanya Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, anna nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi kamu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mensifatkan zaman uzlah. Disebut di dalam hadis,
Ya, Nabi mensifatkan masa manakah patut beruzlah. Ya, masa manakah patut kita mengasingkan diri. Telah disifatkan oleh Rasulullah. Dan nyatakan naatnya. Ya, dan telah menyatakan sifatnya. Naat itu sifat. Ya, sifatnya sifat uzlah tersebut. Macam mana nak beruzlah. Ya, macam mana nak beruzlah. Dan naat ahlinya. Bagaimana sifat ahlinya. Ahli orang yang beruzlah itu. Ya, ahlinya. Ya. Dan menyuruh padanya dengan menunggalkan diri. Ya, dan menyungguh. Ya, Rasulullah menyuruh padanya pada masa zaman tersebut dengan menunggalkan diri, mengasingkan diri. Ya, dengan mengasingkan diri. Itu kata menunggalkan diri. Uzlah. Ya, disebut juga tafarrud. Ya, disebut uzlah itu iaitu binafsi. Ya, dah pun dijelaskan pada yang lepas. Maksud uzlah itu makna kita mengasingkan diri kita. Ya, mengasingkan diri daripada orang ramai. Yang sifat orang ramai yang akan disebut oleh Rasulullah nanti. Macam mana keadaan yang berlaku dan sifat-sifat tersebut yang kalau dilihat memang dah pun ada pada masa sekarang ini. Ya, pada masa pengarang pun 400 tahun selepas Rasulullah pun uzlah itu dikatakan harus. Dan ulama menyatakan kita berada 1400 tahun lebih dah dengan Rasulullah. Kalaulah pada zaman pengarang itu harus, zaman sekarang ini wajib. Ya, wajib dah. Ya, untuk beruzlah itu. Ya, cuma pada kita lah masih lagi banyak takwilan macam disebut akan datang. Ada banyak kerana yang menyebabkan kita tidak boleh beruzlah. Ya, beruzlah ini bukan kata pergi duduk dalam hutan. Ya, beruzlah dalam keadaan boleh duduk dalam masyarakat. Ya, kita mengasingkan diri pada benda-benda yang tidak mendatangkan manfaat. Ya, kita hanya hadir berjemaah, kita hadir mengaji, kita hadir Jumaat. Benda-benda yang wajib, yang fardu itu kita hadir. Dan selebih daripada itu kita banyak berada di rumah. Insya-Allah nanti dia akan sebut uzlah dengan cara tersebut. Ya. Baik. Dia kata dan naat ahlinya dan menyuruh padanya dengan menunggalkan diri. Dan adalah Nabi SAW adalah Nabi kita. Tiada mustahil ia yang terlebih mengetahui dengan masalah. Ya, Nabi kita lebih mengetahui dengan apa yang baik. Ya, dengan pekerjaan yang bil umuril lati tuslihuna fid dinina wa dunyana. Ya, Nabi lebih mengetahui apa yang baik pada agama kita dan pada dunia kita. Apa yang baik untuk dunia kita, Nabi lebih mengetahui. Apa yang baik untuk akhirat kita, Nabi lebih mengetahui. Ya, jadi tiada mustahil ia yang terlebih mengetahui dengan masalah, yakni terlebih patutnya dan terlebih memberi nasihatnya. Nabi yang terlebih patut dan terlebih memberi nasihat daripada kami ini yakni pengarang. Ya, daripada pengarang. Ya, dan juga daripada guru-gurunya. Ya, maka Nabi itu terlebih mengetahui apa yang baik untuk kita pada dunia dan pada akhirat. Ya, jadi apa yang disebut oleh Rasulullah nanti? Maksudnya hendaklah kamu mengamalkan sebab Nabi amat mengetahui. Ya, apa yang Nabi sebut? Maka di sana kalau mengikut hadis pun la yu'minu ahadukum hatta tidak beriman seorang kamu sehinggalah apa yang dalam hadis kata apa? Hatta yutbi'u hatta yutbi'una pada hadis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehinggalah hawanya mengikut kami. Sehingga nafsu kita mengikut Rasulullah. Selagi nafsu kita
tidak mengikut Rasulullah, maka imannya belum sempurna. Dan ulama mentafsirkan hadis tersebut, maksudnya apa yang Nabi sebut, maka di sana nafsu kita menerima. Hak Nabi sebut, tidak ada satu pun yang Nabi kata tidak benar, dan tidak ada satu pun nafsu kita menafikan. Mana boleh kalau maka di sana masih lagi belum sempurna iman. Sebab tu ati Allah wa ati Rasul itu secara mutlak. Taat Allah dan Rasul itu secara mutlak. Kita tidak boleh mempertikaikan. Bila sebut sahaja datangnya daripada Quran dan hadis, maka kita tidak boleh mempertikaikan. Dan apa yang didatangkan dalam Quran dan hadis itulah yang terbaik. Apa yang dibuat oleh Rasulullah itulah yang terbaik. Dibandingkan dengan apa yang kita buat. Sebab itu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri tidak didatangkan dengan wa atiu ulil amri. Maka ulama tafsir menyatakan taat kepada pemerintah itu adalah muqayyad, bukan mutlak. Muqayyad, dikaitkan. Selama tidak bertentangan dengan syarak perintah Allah dan Rasul, maka kita ikutlah. Tapi apa yang datang oleh Allah dan Rasul, itulah yang terbaik. Nafsu kita kena terima. Apapun benar, sungguh. Baik. Dia kata, nasihat daripada kami bagi diri kami, maka jika engkau dapat pada masa kamu, sekiranya engkau dapati pada masa kamu atas barang yang disifatkan dia. Masa kita ni, apa yang Nabi sebut nanti ada, berlaku, dan yang nyata, dan yang nyatakan, maka junjung akan suruhnya. Bila mana kamu dapati apa yang disebut oleh Rasulullah nanti, benda tu memang ada, memang berlaku, maka kamu junjung perintahnya. Laksanakan, junjung akan suruhnya, dan tegahnya. Apa yang dilarang, maka kita menjauhi. Kalau kita dah buat, maka kita tinggalkan. Menjauhi itu lebih baik daripada meninggalkan. Sebab menjauhi itu kita tak buat lagi. Tapi kalau kata kita dah buat, maka kita tinggalkan. Itu maknanya menjauhi daripada apa yang ditegah. Dan berhadap bagi nasihatnya. Hendaklah kamu berhadap bagi nasihatnya, apa yang dinasihati oleh Rasulullah, maka pada waktu tersebut amalkan. Amalkan. Yang disuruh tersebut buat, yang dilarang itu kita jauhi. Dan jangan kamu syak. Jangan kamu syak. Kalau Rasulullah kata itu, yakin 100%. Jangan berlaku syak. Syak ni 50-50. Syak. Zon pun tak mau. Berat sangka saja. Dalam apa yang didatangkan oleh Rasulullah. Apa sahaja yang datangkan oleh Rasulullah, maka pada waktu tersebut jangan kamu syak. Terutama dalam masalah ghaibiyat, benda yang ghaib. Benda yang ghaib kita tak tahu, benda ghaib banyak. Benda dalam masalah alam barzakh, itu ghaibiyat yang kita tak pernah tengok. Tak ada seorang pun yang mati balik. Kalau ada yang mati balik pun kita tak akan buka pintu. Kan? Dia mari balik bagi salam. Dia kata balik. Abang balik ni buka pintu ya. Pakai dah. Kunci rapat lagi dah. Sebab apa? Benda ni ghaibiyat. Benda yang ghaib. Alam barzakh. Adanya azab. Adanya nikmat. Itu datang daripada hadis. Daripada hadis Rasulullah, daripada Quran ada sebut. Maka pada waktu tersebut kita hendaklah meyakini tanpa syak. Tanpa syak. Sungguhkah ada alam barzakh itu? Tak perlu kita nak bawa mikrofon kecil ni pergi buh dalam kubur. Pergi pasang dalam tu. Buh serta dengan mayat. Mic kecil ni, mari kita dengar tengok adakah soal muka nakir? Adakah yang disebut man rabbuka wa man nabiyyuka? Malaikat mari. Pada tersebut kita meyakini
ya, jenazah pada waktu tersebut berada di alam yang lain, bukan alam dunia. Ya, bila mana ditutup sahaja tanah tersebut, maka pada waktu tersebut dia berada di alam barzakh. Ya, walaupun disebut kubur, alam kubur, ya, itu hanya biasa saja, kerana kebiasaannya yang mati itu dihantar ke kubur. Ya, hakikatnya bukan alam kubur, hakikatnya adalah alam barzakh. Ya, bagaimana mati mati ada kubur tak ada kubur, ya, pada waktu tersebut tetap melalui alam barzakh ini, dan ada nikmat barzakh dan adanya, ya, azab di alam barzakh itu. Itu disebut dalam hadis. Maka kita hendaklah meyakini, ya, yakin dia kata. Ya, jangan kita dalam keadaan syak, ragu-ragu ai sungguhkah, ya, apa sahaja. Dia kata, dan berhadap bagi nasihatnya, dan jangan kamu syak pada bahawasa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia terlebih mengetahui dengan barang yang terpatut pada masamu. Itu terkatut, terpatut dengan pa. Tukarlah, ya, biasalah type tu. Ya, orang yang type tu salah type. Ya, apa yang patut masa kita? Ya, apa yang patut masa kamu? Nabi tahu. Walaupun Nabi tak hidup pada masa ni. Ya, 1400 tahun dulu Nabi dah pun menyebut segala apa yang Nabi sebut semua berlaku. Ya, anak menjadi penghulu, ibu bapa menjadi hamba. Ya, hak Nabi sebut 1400 tahun dulu. Sungguh ke tak? Ya. Ya, ibu bapa sekarang ni dah jadi hamba kepada anak. Apa yang anak nak, maka di sana dituruti. Apa yang anak buat pada tersebut semua boleh belaka, walaupun bertentangan dengan syarak. Ya, sagi kita pergi larang, dia tak bagi sebulan 200-300 tak pasal, baik tak payah duk larang kan, buat bilah. Ya, jadi dalam keadaan apa sahaja yang dibuat, maka di sana dalam keadaan betul belaka. Ya, kita ni seolah hamba. Ibu bapa buat masak makan, bagi makan sebagainya dalam keadaan itulah. Ya, tanpa, ya, adanya kadang-kala didikan agama tidak ada, akhlak tidak ada. Ya, wallahu alam. Itu dah disebut oleh Rasulullah, nyata betul. Apa yang Rasulullah sebut tu semua betul. Ya, baik. Maka tiada mana tadi, ya, terlebih mengetahui dengan barang yang patut pada masamu. Maka jangan kamu keranakan dengan suatu kerana. Ya, aku tak boleh sebab ni, kerana ni, dia kerana kan. Apa tak boleh nak beruzlah? Oh, tak boleh kerana dia berkerana banyak kerana. Kerana dan sebab. Ya, jangan kamu keranakan dengan suatu kerana, dan ya, kerana yang dusta. Kerana yang dusta. Ya, dan jangan kamu kena tipu daya oleh dirimu. Jangan kamu kena tipu daya. Kita tertipu dengan diri kita sendiri, kata ulama. Kita tertipu dengan diri kita. Ya, kita nak ikut Rasulullah suruh, kita tak boleh. Sebab ini kerana ini, ada kerana. Ya, aku tak boleh kerana ni. Ya, jadi jangan kamu keranakan dengan satu kerana. Dan jika tiada, maka engkau itu orang yang halik. Ya, jika tiada, makna sekiranya kamu tiada mengikut, ya, seperti mana yang disebut oleh Rasulullah, ya, maka kamu orang yang halikun. Apa halikun bahasa Arab? Yakni orang yang binasa. Kamu tergolong di kalangan orang yang binasa. Na'udzubillah. Sebab itu, ya, kita usahalah untuk amalkan apa yang disebut oleh Rasulullah nanti. Ya, di depan ini, ya, dan ulama menyebut bagaimana keadaan itu dan bagaimana perbuatan kita, kita nak duduk, kedudukan kita tu macam mana. Ya, coba tengok. Dan tiada uzur bagimu. Ya, yakni orang yang binasa, dan tiada uzurkan bagimu. Ya, makna tiada uzur, makna tiada diuzurkan bagi kita. Ya, kena buat. Ya, tak boleh sebab begini, ya, uzur tidak. Dan sifat yang aku sebut akan dia, kata Imam Ghazali, bagimu barang yang iaitu khabar yang masyhur daripada Abdullah bin Amrin bin Al-As.
Ya, apa yang disebut oleh ya Abdullah bin Amrin. Abdullah bin Amrin, ada waw itu kita baca Amrin. Kalau tidak ada waw dibaca dengan Umar. Bila sebut Umar, Umar Al-Khattab. Ya, di sini Amrin, Abdullah bin Amrin. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amrin bin Al-As radhiyallahu an. Ya, radhiyallahu an, ya, ataupun di sini dia kembali kepada anhu. Mana dia? Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafarrud yasluhu fi zamanina, ya, fi zamanika, wa sifatu zakarna minha ma huwa fi khabar masyhur. Ya, ya, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Sebaiknya kembali dengan huma. Sebab kalau hu saja kena kepada Abdullah, kepada ya seorang saja. Ya, kalau kembali kepada radhiyallahu an, yang betulnya radhiyallahu anhuma. Ya, daripada Abdullah bin Amrin, ya, bin As radhiyallahu anhuma. Itu yang tepat. Ya, biasanya begitu. Dia tidak menyebut radhiyallahu an. Ini salah orang yang type-nya. Ya, sebab dua orang itu. Ya, malah kalau dikira di situ sampai Al-As 3 radhiyallahu anhum. Ya, cuma di dalam ini dia sebut an Abdullah bin Amrin bin As radhiyallahu anhuma. Huma itu kembali pada dua orang. Ya, kita kalau macam selalu kita sebut, kalau jawab salam itu, ya, tengok. Kalau dua, huma. Kalau seorang, hu. Ya, kalau orang kirim salam kat kita. Ya, apanya, Muhammad tu kirim salam kat hang dengan lafaz Assalamualaikum. Itu yang terbaik. Ya, kalau kita kirim salam kat orang, kirim salam kat bapa hang dengan lafaz Assalamualaikum. Itu kirim dengan lafaz Assalamualaikum. Maka budak ni dia balik cerita, ya, abi sebagainya, ya, tuan kirim salam dengan lafaz Assalamualaikum. Ya, maka jawapan kita bukan waalaikum saja. Bukan waalaikum saja. Kena jawab waalaikum wa alaihi salam. Waalaikum wa alaihi salam. Kum kena pada orang yang khitab di situ bersama malaikat, kum, ataupun wa alaika pada budak anak kita itu ataupun kawan kita, wa alaika wa alaihi salam, dan nya, dan ke atasnya. Hi itu kembali ganti nama dengan nya. Di atasnya salam. Atas kamu dan atasnya salam. Kalau dua orang yang bagi salam itu, ya, kami berdua kirim salam dengan lafaz Assalamualaikum. Ya, dia bawa dia bagi, ya, pakcik itu, pakcik dengan makcik kirim salam dengan lafaz Assalamualaikum. Maka jawapan kita waalaikum ataupun wa alaika wa alaihima salam. Wa alaihima dua, hima dua. Wa alaihima, ya, wa alaihima salam. Boleh ramai tu. Kan? Kalau ramai, kami ramai bagi salam. Ramai banyak orang. Kau ni balik kirim salam ke ayah dengan lafaz Assalamualaikum. Balik kirim salam, kau ni pun kirim salam. 4-5 orang. Yang mereka ramai, 4-5 orang kirim salam dengan lafaz Assalamualaikum. Maka kita jawab, waalaikum wa alaihim wa alaihimus salam. Him, ya, mana atas mereka itu salam. Wa alaihimus salam. Boleh? Ni kalau hak betul lagu tu. Hak tak betul yang kita duk jawab biasa waalaikumsalam. Kata setengah tak lepas lagi sebab kum itu khitab tuju kepada orang yang berada di situ sahaja. Sedangkan orang yang kirim salam duduk sana. Duduk Kedah. Orang kirim salam dia duduk di apanya, di Kelantan sebagainya. Maka pada tersebut kena jawab wa alaihi wa alaihima wa alaihim.
Tu kalau lelaki. Kalau perempuan, wa alaiha. Alaika wa alaihas salam. Alaiha. Kalau dua, alaihuma. Alaihima sama. Alaihimas salam. Kalau ramai perempuan yang ke salam, alaihinnas salam. Alaihinna. Alaika wa alaihinnas salam. Bagi tak ada bagi salam. Jawab lagu tu. Kan? Payah sangat. Kan? Itu ingat satu dah. Kalau kata orang bagi salam seorang, biasa seorang je. Maka kita jawab alaika wa alaihi wa alaihis salam. Alaihi sebab sambung assalam, alaihis salam. Orang seorang perempuan bagi salam, alaika wa alaiha wa alaihas salam. Boleh ambil tu dah, alaihi alaiha. Ambil dua tu jadilah. Lagi panjang tu payah. Alaiha alaihi alaiha. Biasanya seorang saja. Kan? Kalau dua tak ada masalah. Dua-dua perempuan ke, dua-dua lelaki ke, ataupun seorang perempuan seorang lelaki, alaihima. Alaihimas salam. Alaika wa alaihimas salam. Ataupun pakai alaikum wa alaihimas salam. Boleh? Alaikum wa alaihi salam. Alaikum wa alaiha salam. Alaikum wa alaihimas salam. Boleh pakai tu. Ya, dua orang. Kalau dua orang, orang perempuan tu suami isteri ke salam, jawab wa alaihimas salam. Itu baru lepas jawab. Kalau tak lepas jawab. Nak lepas jawab tu. Ya, kata sungai tak lepas lah. Kalau kita waalaikum, sekat ni je. Sedangkan yang ke salam tu orang lain. Ya, insya-Allah. Boleh. Ini pun sama. Ya, radhiyallahu anhuma. Dia biasa kembali kepada Abdullah dan Umar. Bahwasanya ia berkata antara kami dikeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk keliling Rasulullah, apabila disebutkan fitnah, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, idza ra'aitumun nasa marajat uhuduhum wa khaffat uhuduhum wa khanat wa khanat amanatuhum. Ya, ada khianat. Di sini wa khaffat tak apa, ambil wa khanat. Akhir nanti kita kata au kama qala, mana yang satu betul. Wa khanat amanatuhum wa kanu hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi. Qultu ma asna'u ya Rasulullah. Ma asna'u ya Rasulullah inda dhalik. Inda dhalika ja'alanillah fida'aka. Qal ilzam baitak wa amlik anka lisanaka wa khudh ma ta'rifu wa da' ma tunkiru. Wa alayka bi amril khassah wa da' anka bi amril ammah. Ni Rasulullah kata apa? Apabila melihat kamu akan manusia tiada menyempurnakan janjian mereka itu. Bila mana kamu melihat idza ra'aitahum. Bila mana kamu melihat idza ra'aitan nas marajat uhuduhum. Bila kamu melihat manusia tiada menyempurnakan janjian mereka itu. Betul tak? Zaman sekarang ada. Manusia tak sempurna janji. Ada kedak zaman lah. Sampai daripada bukan orang bawahan, orang atasan, tidak menyempurnakan janji. Apa yang dijanji, biasalah. Kadang orang politik ni dia berjanji macam-macam. Dan kadang penipuan itu seolah dia kata dia bukanlah merupakan dosa. Sebab apa? Sebab nak menarik sokongan daripada orang awam ini. Sokongan daripada kita
pada waktu tersebut dia berjanji macam-macam. Akhirnya dia tak boleh menunaikan janji. Dia betul ke tak? Ya. Kita kaji ni ya. Kita duduk tengok sendiri. Dia sampai tahap dia nak nak cover balik diri dia pada waktu tu. Sanggup dikatakan Rasulullah pun tak sempurna tak menunaikan janji juga. Nak pergi buat haji pada waktu tersebut tak boleh, sampai di Hudaybiyah tak boleh nak buat haji. Berpatah balik. Nabi pun tak menunaikan janji. Ni sampai tahap itu manusia ini. Dalam keadaan nak memperbetulkan diri itu. Dan dikatakan janji itu bukanlah kitab suci. Boleh kalau sekiranya disalahi. Ni semua. Ni cerita bab tak sempurna janji. Bukan cerita bab politik, cerita bab tak sempurna janji. Betul ke tak? Memang betul. Berlaku zaman inilah orang yang tak menyempurnakan janji itu. Allahu a'lam. Itulah orang politik. Macam kata Syamsul Debat kata kalau orang kita ni orang miskin, dia susah nak makan, pada waktu tersebut dia duk kira nak makan apa hari ni. Orang miskin nak makan apa. Orang kaya pula dia duk kira cari nak makan tam mana. Nak makan di mana. Di mana tempat hak sedap, kambing perap sebagainya, nasi Arab apa sebagainya. Tam mana nak makan sedap. Itu orang kaya. Orang miskin duk kira nak makan apa. Orang kaya nak makan di mana. Orang politik, siapa kita nak makan hari ni? Dia kira nak makan siapa. Jadi dalam keadaan tak kira lah. Pada waktu tersebut berlakunya janji tidak ditunaikan. Ini disebut dalam hadis. Memang akhir zaman. Rasulullah kata, apabila melihat kamu akan manusia tiada menyempurnakan janjian mereka itu dan khianat amanah mereka itu. Amanah khianat. Diberi amanah pada waktu tersebut mereka khianat. Mereka tidak menjalankan amanah. Amanah ini lawan bagi wahiyad diddul khianah, dia kata. Lawan bagi amanah khianat. Berlaku khianat. Dah duduk di atas pada waktu tersebut berlakunya khianat. Tidak menjalankan tugas. Kebanyakan wallahu alam manusia ni, bukan kata orang atas kita sama. Banyakkan hanya mengirakan dalam bab dunia semata-mata. Tidak kira dalam bab akhirat. Agama nak jadi apa, jadilah. Orang tak tutup aurat ramai. Orang yang berzina ramai, yang minum arak banyak, yang dalam keadaan pembunuhan cukup hebat, rasuah tak saduk kira lah. Hak tu tak saduk kira. Janji dalam keadaan kita dapat dunia, mewah hidup, kaya raya, harta yang banyak, maka berlakulah khianat manusia ini. Zaman mana? Zaman ni. Tengok. Nabi sebut dua tu ada dah. Tak menyempurnakan janji, khianat amanah mereka itu, dan adalah mereka itu bagian dan dimasukkan antara segala anak jarinya, yakni dimasukkan setengah akan setengahnya. Sembah aku apa aku perbuat. Rasulullah pada waktu tersebut tunjuk ni, mereka ni macam ni. Wasyabbakaka. Syabbak ini dalam keadaan dia memasukkan antara jari. Mereka macam ni. Berlaku masa ni orang yang tidak menyempurnakan janji dan khianat ni macam ni, Rasulullah kata. Ni macam ni. Maksudnya dalam keadaan masyarakat kita ni macam ni lah. Tak kira lah daripada atasnya sampailah ke bawah. Pada waktu tersebut berlakunya khianat. Tidak menjalankan amanah. Bukan nak kata kita pun tak jalan amanah. Lepas tu banyak kalau di pejabat agama tu duk repa apa? Kita satu imam kan. Tu imam pun. Tu imam duit ambil.
ya, imam tak jalankan tugas. Bukan masjid ni lah. Nah, ni cerita ya, umum. Ya. Diberi tugas untuk jadi imam. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Tapi pada waktu tersebut, ya, dapat duit dia ambil. Ya, waktu tak ada, tak main pun. Orang lain yang menjalankan tugas dia. Ini namanya khianat nama dia. Kan? Datuk Imam khianat, makmum lagi khianat. Kan? Kan? Kalau dah orang atas, an-nas ala dini mulukhihim. Manusia ni di atas agama pemerintah dia. Pemerintah kalau jahat, maka anak buah itu, rakyat pun jadi jahat. Sebab apa jahat? Sebab orang atas jahat. Betul kalau hak kata disebut scammer tu kan. Kan siapa dengar scammer? Scammer tu dia sendiri mengaku. Dan dia menyatakan bahawa sebab orang atas jahat dia tak. Sebab tu mereka jahat. Sebab tu berlakunya scammer. Scammer ni pula ada kaki-kaki dia dalam keadaan kena tangkap pun tak ada apalah. Dia lepas lah hak kena tangkapmu. Sebab ada orang besar-besar dia kata yang bersama dengan mereka ni. Saya cerita lagi rakaman ni dia pergi kot lain pula kan. Ya. Baik, ya. Tapi dalam keadaan begitulah. Ya, keadaannya. Ya, sebab jahatnya manusia ni, rakyat jahat sebab orang atas jahat. Pi rojok dalam kitab Muniyatul Musallin. Di belakang kitab tu, kitab apa? Bahjah, tak ingat nama kitab. Di belakang Muniyatul Musallin ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Daud. Dalam tu menceritakan bagaimana baiknya pemimpin, maka baiknya rakyat, jahatnya pemimpin, jahatnya rakyat. Rakyat itu dalam keadaan hari-hari hidup sembang, hang hafal berapa juz, berapa kitab, hang khatam, hang mengaji berapa kitab, khatam dah berapa juz hafal Al-Quran. Sebab apa? Sebab pemerintah waktu tu, ya, kerajaan Abbasiyah itu ada pemimpin yang ada yang menghafal Al-Quran, ya, dan dia mengira dalam masalah agama saja, duk kira Quran, kitab, bagainya. Maka rakyat duk sembang tu. Ada rakyat yang bersembang hari ni buat tali air tak mana. Ya, hang buat kebun banyak mana, hang beli kebun banyak mana, duk bersembang buat kebun sebab pemerintah waktu itu dia kira ke kebun. Ada hari itu satu apanya pada zaman Hajjaj As-Saqafi, pada waktu tersebut rakyat duk bersembang, hari ni siapa kena bunuh, siapa kena penjara. Ni, siapa yang mati duk kira yang tu saja. Siapa kena hukum? Sebab apa? Sebab pemerintah lagu tu nak menghukum. Jadi kita ni juga begitu. Keadaan kita ni sebab pemerintah begitu, maka kita pun rakyat jadi lagu tu juga. Wallahu alam. Ya, itu kata kita ni ikut agama pemerintah. Ya. Baik. Terkata dan ya adalah mereka itu bagian dan dimasukkan antara segala anak jarinya. Yang dimasukkan setengah akan setengahnya. Sembah aku, ya, sahabat ni kata, sembah aku Abdullah ibnu Umar. Ya, apa aku perbuat ya Rasulullah tak kala yang demikian itu. Bila berlaku keadaan zaman amanah tidak ada lagi, manusia berjanji dia menyalahi janji, pada waktu tersebut aku nak buat apa? Aku nak buat apa pada waktu itu? Telah menjadikan daku itu penebus engkau. Itu perkataan orang Arab lah, seolah nak kata apa, ya, macam sumpah lah, ya. Telah menjadikan daku itu penebus engkau, sabdanya, sabda Rasulullah, lazimkan olehmu akan rumahmu. Lazimkan olehmu akan rumahmu, maksudnya, ya, duduk di rumah. Ilzam baitak tadi, ya, hadis tadi dia kata apa? Ya, wa alaika, dia kata ilzam baitak, mana lazimkan oleh kamu akan rumah kamu, maknanya kamu duduklah di rumah. Ilzam itu maksudnya, ya, jadikan i'tazalan nas wamtana'a anhum, ya, maknanya kamu jauhi daripada manusia dan tegah daripada mereka itu. Maksudnya kamu duduklah di rumah. Duduk di rumah. Ilzam baitak. Lazimkan di rumah. Tapi itulah. Kita yang tak biasa ni dia tak boleh nak duduk. Ya. Covid ni pun dia tak boleh nak duduk lah. Duduk di rumah saja. Mana boleh duduk di rumah. Dia kira nak keluar. Dia nak duduk kedai kopi juga. Ya.
Jadi dalam keadaan sedangkan Rasulullah kata ilzam baitak. Bukan sebab Covid, tapi sebab berlaku khianat. Sampai masa di akhir zaman ini kita tidak mempercayai lagi orang yang duduk di sebelah kita. Orang yang duduk sebelah kita ni, yang duduk mengaji sekali pun kita tak percaya. Sungguh ke tak? Ya. Ni aku nak pinjam 1,000 ya. Nak pinjam 1,000. Ya, kita bagi tak? Ya, seminggu aku bayar. Seminggu lagi aku bayar. Dia tak bagi. Bawa sebab tak percaya. Sampai masa manusia tak percaya dah antara satu sama lain. Ni keadaan ni. Keadaan kita ni pun tak percaya dah. Kan? Nak bersalam. Jangan. Tak hang ada apa. Tangan hampir sentuh tak mana dia. Kan? Lagi main sentuh aku pula. Kan? Jadi pada sebut kita tak percaya dah antara satu sama lain. Kan? Duk pun jauh-jauh dah. Tak boleh nak duduk dekat. Jangan duduk dekat. Kan? Sedangkan benda-benda tu tu ada setengah. Sebab tu setengah ni dalam bab sunnah ni boleh kata kita tinggal. Kita tinggal. Sunnahnya sembahyang dalam keadaan dekat, rapat, tak boleh. Tak percaya? Ya, duduk jauh. Jauh sedepa. Kan? Sunnahnya dalam keadaan berjumpa itu bagi salam. Tapi boleh bagi salam. Dan sunnahnya bermusafahah. Tangan ni. Jumpa, salam. Musafahah. Tak ada Tadi Assalamualaikum. Tak tangan tangan. Tunduk. Sunnah tak. Dalam keadaan dah kita tak ada dah. Sunnah bermusafahah. Lebih lagi dalam keadaan kita jumpa tersebut. Kalau jarang berjumpa, peluk. Sunnah peluk. Tapi syaratnya hak jarang berjumpa. Kalau hari-hari jumpa jangan duk peluk. Makruh. Kan? Ni duk jumpa selarih orang kata kan. Duk jumpa selalu. Kira jumpa peluk, Kan? Tu makruh. Balik daripada jauh, balik musafir, lama tak jumpa. Jumpa pada tersebut. Assalamualaikum. Salam, apanya musafahah, peluk. Sunnah. Dia cium tangan, sunnah. Kan? Jumpa, cium tangan, sunnah. Cium ibu bapa. Anak-anak salam dengan mak pak, cium, bukan tanduk. Anak kita guna salam dengan kita, tanduk ke cium? Cium macam ni. Cium macam ni. Kalau dia salam dengan kita, dia tanduk, letak tangan ni, tu tanduk, tu bukan sunnah. Bukan sunnah, tanduk. Tak di hidung pun tak lagi. Betulnya kucuk. Kucuk. Sunat. Apa lagi? Jumpa dalam keadaan menyebut. Sempurnakan lagi dengan marhaban. Marhaban. Jumpa kan? Kita marhaban. Duduk kira habzanji. Marhaban. Kan? Itu marhaban. Tak, marhaban ni bila berjumpa orang, marhaban. Kalau kita dalam keadaan waktu tu lapang, gembira, maka kita menyambut dengan marhaban. Orang tu pun faham, boleh duduk sembang lama sebagainya. Itu sunnah. Jadi sunnah ni kita dah tinggal. Nak bermusyafahah tak boleh dah. Itu akhir zaman. Tidak mempercayai lagi antara satu sama lain. Kita dah tak mempercayai lagi. Waktu tu kena Rasulullah kata, kalau waktu tu nak buat apa, sahabat tanya, Abdullah bin Amrin ini tanya, Nabi kata apa? Mana dah tadi? Sembah aku, apa aku perbuat ya Rasulullah? Tak kala yang demikian itu telah menjadikan daku itu penebus engkau. Sabdanya, lazimkan olehmu akan rumahmu. InsyaAllah boleh dah. Ini kita boleh amal lah. Kena zaman-zaman ni pula Covid ni. Eloklah duduklah di rumah. Lazimkan di rumah. Dan milikkan daripadamu itu akan lidahmu. Milikkan akan lidahmu. Apa maksud milikkan lidah? Jaga lidah. Ihfazhu. Peliharalah lidah kamu. Wasunhu. Tegah. Wala tatakallamu fi ahwalin nas. Jangan kamu duduk bercakap dalam kelakuan manusia. Tak selalu sembang hal manusia. Tak selalu sembanglah hal manusia. Pada waktu tersebut
Ya, jagalah lidah kita. Sebab lidah ini pada waktu tersebut kalau kita duduk bersembang dia bawa mengumpat biasanya. Tu orang Melayu yang kita dah sebut kan. Ya, kata Ustaz Badli Shah kata orang Melayu ni kalau duduk seorang dia tidur. Kalau berdua dia mengumpat. Kalau bertiga dia buat kenuri. Ramai dia kira kenuri lah orang Melayu. Kalau dua dia kira mengumpat. Duduk dua dia bersembang tak ada hal lain orang. Mengumpat. Kan? Kalau duduk seorang duduk lena. Dia lena yang kira. Kan? Jadi dalam keadaan dia jagalah lidah. Ya, jangan kita duduk berkata. Bila kita mengumpat maka di sana kalau kita amal hebat duduk di rumah buat amal sebagainya tiba-tiba mengumpat maka di sana amal kita bagi pada orang. Kan? Kalau nak mengumpat insya-Allah akan datang nak mengumpat ya kata siapa ulama Hasan Basri kah? Ya, kalau sekiranya aku nak mengumpat maka ibu bapa aku lebih utama aku mengumpat. Ya, ibu bapa aku lebih utama aku mengumpat. Ya. Maka ditegur. Orang kata pasal apa pula hang nak mengumpat mak pak hang? Mengumpat orang lah tak apa. Ni mengumpat mak pak. Bila mengumpat ibu bapa pahala aku bagi pada mak pak aku. Tapi kalau aku mengumpat orang lain, pahala aku bagi kat orang. Rugi. Ya, kalau nak bagi pahala bagi kat mak pak kita. Mengumpat mak pak kita sendiri tak apa. Kan? Seolah begitu. Tapi bukanlah disuruh mengumpat mak pak. Tapi kalau dah sampai suka sangat mengumpat, mengumpatlah mak pak kita. Bagi pahala kat mak pak kita lebih baik daripada bagi kat orang. Kan? Jaga lidah. Dan ambil akan barang yang engkau ketahui dan tinggal barang yang engkau ingkarkan. Ambil barang yang kamu tahu dan tinggalkan barang yang kamu ingkarkan. Apa tadi perkataan Arab dia kata khuz ma ta'rifu wa da' ma tunkiru. Maknanya khuz ma ta'rifu, ambil apa yang kamu tahu dalam urusan agama itu kamu ambil. Min amri dinika, hak kita tahu, ambil amal. Apa yang kita tahu ambil amal. Hak tahu dah, duk mengaji lama dah. Setengah tu apa kitab yang tak mengaji, semua mengaji dah. Maka amalkan apa yang kita tahu itu daripada pekerjaan agama, wada' dan tinggalkan. Utruk ma tunkiru, tinggalkan daripada min amrin nas, daripada pekerjaan manusia al-mukhtalifu li-syar'i. Ya, pekerjaan manusia yang menyalahi syarak pada waktu tersebut tinggalkan. Benda ni tak kena dengan syarak. Allah larang, Allah tegah, maka tinggalkan. Kalau selama Allah suruh, maka di sana buat. Mai mengaji. Lazimkan di rumah, duduk di rumah. Waktu Jumaat kita mari. Ada jemaah, kita jemaah. Hak ni hak kita tahu. Pahala besar. Ya, maka kita buat. Ya, tengok depa buat fanfare umpamanya. Kita nak pergi, utruk, tinggalkan pekerjaan manusia tu. Kan? Hak tu bawa pada kebaikan? Tidak, malah adanya unsur-unsur judi, dah adanya dosa, bercampurnya jantan betina, maka kita tinggalkan yang tu. Utruk, tinggalkan, Nabi kata. Pekerjaan agama yang menyalahi, pekerjaan manusia yang menyalahi syarak, tinggalkan. Pekerjaan ni tak menyalahi syarak, pergi. Lebih pada tu, balik duduk di rumah. Balik di rumah buat apa? Kau duduk tengok TV? Tak kena juga. Ya, balik di rumah dalam keadaan buat ibadat. Solat, qada. Ya, dalam keadaan subuhnya, lepas subuh zikir, lepas subuh pada tersebut sembahyang duha. Ya, baca Quran. Nak buat apa lagi? Nak pergi kerja. Pergi kerja dah pencen duk dah lah. Kan? Mari jemaah buat qabliyah, ba'diyah sebaiknya di rumah kalau boleh. Rasulullah suruh gitu. Kan? Yang sunat buat di rumah. Ya. Lepas maghrib ada mengaji. Tak ada mengaji, boleh balik buat sunat ba'diyah di rumah. Sunat maghrib itu buat di rumah. Balik pakai tak mai dah. Buat di masjid. Kalau tak mai buat masjid. Duk ambil Quran, baca Quran, tak ada mengaji, buat amal. Ni umur kita ni duk tunggu isyaratnya. Ya, jangan duk kata lama aku tak ada apa, sihat tak ada. Tak. Ya, dia tak piah 80 90 tak larat lah. Ya, insya-Allah banyak kan.
Ya, sekali lagi dia kata, dia pelihara lidah dan ambil akan barang yang engkau ketahui dan tinggal barang yang engkau ingkarkan. Dan lazimkan atasmu dengan pekerjaan yang tertentu. Apa yang tertentu? Ya, yakni bagi dirimu dan tinggalkan olehmu daripada pekerjaan yang am. Mana lazimkan pekerjaan yang khas. Yang khas. Wa alaika bi amri khas, amri nafsi ay isti'maluha fil masyru'i wa kafiha anil manhi. Apa maksud? Ya, ambil olehmu pekerjaan yang tertentu, yakni bagi dirimu buat hak kita boleh buat apa? Baca Quran boleh, zikir, selawat, itu yang kita buat. Ya, isti'mal. Ya, isti'maluha fi masyru'i. Ya, dan tegah hak dilarang kita jauhi, kita tinggalkan. Pelihara diri, wakaf fiha, pelihara daripada yang dilarang. Dia kata dan tinggalkan olehmu daripada pekerjaan yang am, yang umum. Yang umum ini yang amah, maknanya benda yang ada kemungkaran di situ yang umum, maka kita tinggalkan. Insya-Allah. Hina dan lagi disebut pada khabar yang lain. Itu ada lagi insya-Allah. Dalam hadis tadi menyebut dua perkara. Iaitu manusia dalam keadaan khianat, tidak menyempurnakan janji dan khianat. Itulah zaman, ya, kalau dikira zaman kita inilah, ya. InsyaAllah akan datang ada lagi apa yang disebut oleh Rasulullah, yang mana akhir zaman banyak kathirul khutaba qalilul ulama. Akhir zaman ini dia akan sebut nanti depan tu banyak penceramah. Sekarang ni banyak penceramah cukup banyak. Daripada reality TV itu dengan da'inya, dengan PU-nya, dengan apa lagi kan, ya, imam muda dan sebagainya, melahirkan penceramah-penceramah yang banyak. Waktu tu juga, waktu ni ulama makin tidak ada. Tuan-tuan guru, ya, kalau di pondok-pondok boleh katakan, ya, banyak yang dah meninggal, yang dah, ya, tak ada dah ilmu dah. Ilmu tu dah pun mati. Ya, tapi yang hasil yang paling banyak sekarang ni adalah daripada penceramah. InsyaAllah akan datang dia akan sebut. Dan lagi disebut pada khabar. Wallahu a'lam. أقول لك أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفارقنا من بعده تفارقا معصوما ولا تجعل لهما فينا ولا معنا شكا ولا متدا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله.